أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبواب آبائنا وأمهاتنا وجد إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحييكم بالتحية الإسلام سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan Dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak berarti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu. Dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan, maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada malam yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat bertatahkan salam ke atas junjungan besar kita Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Zuhrina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam rumah Allah Ta'ala yang mulia ini. Dinamakan ia sebagai Masjid Sri Sesiling, Teluk Intan, Perak, Darul Ridwan, bagi menyambung perbahasan kita di dalam kitab Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Bukhari dan Muslim. Dan kita telah sampai kepada tajuk berkata yang baik, memuliakan tetamu dan menghormati jiran tetangga pada muka surat 57. Siri lalu kita telah memperbahaskan hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanun 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Iaitulah iman seseorang tidak akan sempurna kecuali apabila hatinya telah lurus, yakni bersih, dan hati seseorang tidak akan lurus bersih kecuali apabila lisannya telah terjaga daripada ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Dan hari ini kita sambung lagi yang kedua. Betul ke? Betul ya? Masya-Allah. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darainil amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya pada perenggan yang kedua dengan katanya, banyak perkataan yang tidak berguna adalah sumber kepada malapetaka. Sebaliknya, menjaga lisan daripada ucapan-ucapan kotor dan dosa adalah sumber keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
keelokan antara tanda-tanda keislaman seseorang itu sudah baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Jadi ini perkataan pengarang kitab rahimallahu ta'ala. Yang kedua apa dia? Banyak perkataan yang tidak berguna, yakni kalimat-kalimat lagha. Arab sebut lagha. Orang Perak kabur lagha juga dia. Macam tabarakallah taala tu. Kalau kata bahasa Melayu sia-sia. Tu lagha tu sia-sialah. Kerana Allah Taala sebut tentang orang yang menyebut perkataan yang lagha. Ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Sadaqallahul azim. Dalam surah An-Naba Allah Ta'ala cerita dalam syurga nanti siapa-siapa yang masuk dalam syurga la yasma', sekali-kali dia tidak akan mendengar lagwan, perkataan yang sia-sia, wala kizzaba, apatah lagi penipuan. Ini dalam syurga. Dan dengan yang demikian rupa para ulama telah menafsirkan bahawa inilah sifat yang menyebabkan seseorang tidak masuk syurga. Apa dia? Sifat suka cakap benda lara dan juga suka menipu. Barakallahu ta'ala. La yasma'una fiha lagwan. Dalam syurga kamu takkan dengar perkataan lara. Berarti apa? Orang yang melazimi bercakap lara di atas muka bumi la yadkhulul jannah. Dia tak masuk syurga Allah Ta'ala. Kerana kelaziman hidup di atas dunia ni akan dibawa ke dalam syurga Allah Ta'ala kelak. Terus sebab ahli syurga, apakah tanda ahli syurga di atas muka bumi ini? Kata ulama, mereka melazimi membasahi lidah mereka dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kerana inilah perkataan ahli syurga. Bila seseorang itu dia masuk dalam syurga Allah Ta'ala, apa lagi perkataan dia nak sebut? Ya Allah, Allahumma rzuqni umuran tawilan. Ya Allah, berikanlah saya umur yang panjang. Mana ada mati dalam syurga? Allahumma ja'alni zaujatan salihah. Ya Allah, jadikan bagi aku dapat isteri yang solehah. Allah bagi lebih baik, iaitu bidadari wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Bidadari sebaya Allah Ta'ala bagi. Ya Allah, bagikanlah limpah ruah rezeki yang lapang. Dalam syurga tak pernah putus rezeki. Jadi apa yang dia nak minta lagi dalam syurga? Tak ada benda. Yang terlazim di lidah dia hanyalah faqulil hamdulillah, alhamdulillah. Itu saja. Itulah ucapan tuntutan Allah Ta'ala pada kita di atas muka bumi ini. Segala urusan yang telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala ataupun segala ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala, faqulil hamdulillah, ucapkanlah segala puji bagi Allah. Sebab diri kita sendiri pun kita tak mampu nak jaga diri kita melainkan atas bantuan Allah Ta'ala. Subhanallah Ta'ala. Jadi itu sebab orang yang banyak mengungkapkan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Kerana apa? Kerana itu antara sebab datangnya malapetaka. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, barang siapa yang banyak bicaranya, banyaklah pula salahnya. Banyak cakap dia, banyaklah salah dia. Subhanallah Ta'ala. Ketelanjuran tutur bicaranya, dalam perkataannya, ini semua adalah barang-barang yang menyebabkan tergelincirnya lidah itu dan menambah ia kepada dosa. Subhanallah Ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. Lagi kena pula macam saya ni, jenis banyak bercakap. Subhanallah Ta'ala. Fa aqsirul kalam, banyak bicara, banyak cakap. Al-aqsarul khata', banyak pula kesilapan. Insyaallah. Jadi itu sebab perbaik dengan perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya menjaga lisan daripada ucapan-ucapan kotor dan dosa. Apa tu percakapan-cakapan kotor? Iaitu perkataan yang menjelekkan, menghina dan mengumpat. Allah laknat kedua bangsa ni. Apa kata Allah Ta'ala? Ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil humazah. Wail, celakalah, kata Allah, celaka. Wail itu mengikut tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni siapa dia? Orang yang mendapat doanya Nabi SAW. Ketika dia kecil, bapa dia Abbas bin Abdul Muttalib bawa Abdullah bin Abbas pada Rasulullah untuk ditahnikkan. Tapi pada waktu itu, waktu pemulawan orang Islam secara beramai-ramai, barang makan tak ada. Jadi kata Rasulullah SAW, iftah famhu, bukakan bibirnya, mulutnya. Bila dibukakan mulut Abdullah bin Abbas,
Ketika itu Rasulullah ludah dalam mulut Abdullah bin Abbas. Rasulullah ludah ke dalam mulut Ibn Abbas. Apa kata Rasulullah? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama dan alimkan dia dalam urusan Quran. Jadi Ibn Abbas diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala faqih dalam ilmu Quran. Itu sebab bila disebut wail di sini mengikut tafsir Ibn Abbas, al-wail itu bukan sekadar makna celaka, tetapi wail itu bermakna al-makan finnar, satu tempat di dalam neraka Allah Ta'ala. Dalam neraka nanti katalah fi jannatil fi nari jahannam khalidina fiha. Dalam neraka jahannam mereka kekal di dalamnya. Dalam kedudukan neraka jahannam tu ada satu daerah. Daerah itu daerah yang paling panas di dalam neraka, namanya wail. Siapakah penduduk neraka wail? Macam Perak ni luas, Perak ni besar. Dia ada daerah dia, Teluk Intan, Hilir Perak, Manjung, dia ada daerah Kuala, dia ada Hilir Perak, Hulu Perak, Perak Tengah, semua ada, insya-Allah daerah. Macam itulah Jahannam. Jahannam ni ialah sebuah negeri yang salah satu daerahnya namanya Wail. Daerah itu adalah kawasan yang paling panas dan diduduki oleh siapa? Wailul li, untuk kulli, tiap-tiap humazati, pengumpat. Humazah, pengeji, insyaAllah. Apa beza pengumpat pengeji? Orang yang mengumpat ini, ia orang menceritakan perihal orang, betul cerita tadi, tapi di belakang orang. Itu sebab saya kata dulu, cerita pasal orang ni tak ada manfaat. Kalau cerita pasal orang, cerita tu betul, cerita tu memang cerita betul, dia buat perkara tadi, tapi cerita tu tidak disukai oleh dia sekiranya diceritakan, jadi mengumpat. Tapi kalau kita ceritakan tentang perkara yang tersebut dan perkara benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Itu sebab likulli humazati, tiap pengumpat dan pengeji ni tadi masuk neraka Allah. Orang ngumpat dia cakap belakang pasal orang walaupun cerita tu betul. Pengeji ni siapa pula? Orang yang menghina depan-depan. Kamu ni udahlah tak cerdik, kamu ni udahlah kotor, kamu ni udahlah miskin. Perkataan tu keluar depan orang tu. Apa kamu cakap macam tu kat dia? Tak apalah, awak cakap depan-depan, bukan awak ngumpat dia, kata beliau tabarakallah. Cakap depan, kata dia. Itulah humazatul humazah, orang yang mengumpat dan orang yang mencela. Kedua-dua mereka ni antara warga negeri tetap di dalam wail neraka Allah Ta'ala. Lagi siapa masuk wail? Fawailul lil musallin, orang yang sembahyang pun masuk wail. Orang sembahyang pun masuk wail. Masuk. Siapa dia kalangan orang sembahyang tadi? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam sembahyang dia pun duduk dalam wail. Allahumma salli. Wail ni apabila dia bukakan pintu kota wail, disebutkan oleh guru kami, dibukakan kota pintu wail, daerah-daerah lain dalam Jahannam semua lari kerana tak tahan panasnya. Neraka lari daripada wail kerana tak tahan panasnya wail. Contoh barakallahu taala ni Ibnu Abbas sebut dalam tafsirnya. Itu sebab perkataan-perkataan ucapan kotor dan dosa ini, antaranya perkataan itulah umpatan dan kejian, sindiran, atau kita kata sarskram, macam lebih kurang lah, sindiran yang menyakitkan. Adalah adalah punca kita dicampakkan dalam neraka Allah. Tapi sebaliknya, jika kita menjaga lisan kita daripada berkata perkataan yang kotor dan hina itu tadi, adalah sumber keselamatan. Dalil kita dah baca dah. Man yu'minu billah wal yawmil akhir fa'akulun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik. Kalau dia tak boleh cakap benda baik, lebih baik dia diam. Masyaallah taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min, sebahagian daripada husni, keelokan Islam itu. Keelokan Islam seseorang itu dikira daripada mana? Apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak beri manfaat pada dia. Satu benda yang tidak memberi manfaat. Apa itu manfaat? An-nafi', mana al-nafi'? Kita baca dah Risalatul Jami'ah wa Tazkiratun Nafi'ah. Kemudian kita baca perkataan ilmu nafi'. Rabbi zidni ilman nafi'ah. An-nafi', mana an-nafi'? Dia kata ilmu tarkuhu ma la ya'ni, barang yang memberi manfaat. Apa tu manfaat? Iaitulah barang yang menambahkan takutmu pada Allah.
Kalau buat pekerjaan tak bertambah takut pada Allah, tinggalkan. Tabarakallah. Satu buat satu urusan tiada rasa takut pada Allah Taala, ma la yanfa'. Panggil tu sebab alamatu i'radillah dalam kitab Ayyuhal Walad pada nasihat yang pertama. Alamatu i'radillah 'anil 'abdi, tanda Allah berpaling kepada seorang hamba itu adalah Allah membiarkan dia lalai dalam mengerjakan perkara yang tidak memberi manfaat. Dia galit buat kerja tak manfaat, elok je, kaya je saya. Tu berarti apa? Dibiarkan oleh Allah. Balasannya di hari akhirat nanti kita bertemu di sana, kata Allah Taala. Dunia kamu buat kamu dulu, apa kamu ndak kamu ambil dulu. Kenapa? Kata Nabi SAW, ad-dunya sijul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan ia merupakan syurga bagi si kafir, orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan hal-hal yang tidak berguna dapat menghapuskan pahala amal kebajikan dan menghalang kita daripada masuk syurga. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apabila ada orang cerita keaiban dia, ada orang cerita pasal keburukan dia, ada orang cerita pasal kejelekan dia, apa Al-Imam Hasan Al-Basri akan buat? Beliau akan balik rumah dan menyiapkan hadiah. Buat hadiah baik-baik yang paling cantik, dibaluti dengan kain dan dan juga kertas yang cantik. Lalu dia bawa hadiah tu ke rumah orang yang mengumpat dia tadi, orang yang menyebutkan keaiban dia tadi, orang yang menceritakan kejelekan dia tadi. Pergi rumah orang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam Hasan Al-Basri, ada apa tuan datang ni? Saya datang nak bagi hadiah kepada awak. Saya datang nak bagi hadiah kepada awak. Orang ni pun terkejut. Pasal apa nak bagi hadiah sama saya? InsyaAllah. Dia ambil hadiah tadi. Dia ambil apa sampai ke saya hadiah? InsyaAllah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya engkau dengan sukarela, dengan senang hati memberikan pahalamu kepada aku, maka aku juga memberikan hadiah kepadamu. Sebab kamu mengumpat aku, sebab kamu cerita pasal aib aku, sebab kamu cerita keburukan aku, tiap pahala amalan kamu dipindahkan oleh Allah kepada aku. Oh, baik benar kamu ni. Kalau orang pihak kata baik benar lah kamu ni, amal-amal yang dah kamu buat semua kamu bagi. Nampak tu dia kata, membicarakan hal-hal yang tidak berguna dapat menghapuskan pahala amal kebajikan dan menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Apabila seorang Muslim berbicara, hendaklah berfikir dahulu. Tu dia. Hidup kita ni macam mana? Hidup kita ni fikir dulu baru bercakap, jangan bercakap baru fikir. InsyaAllah. Rata-rata kadang-kadang hatta saya sendiri pun terkesan, terasa diri kadang bercakap baru berfikir. Udah terlepas cakap baru menong, malam nanti baru menong. Salahkah aku cakap tadi? Tabarakallah taala. Tak. Kita cakap dengan orang, cakap lepas je, kamu tu begini. Orang makan hati dengan kita, tarik muka. Baru dia nak menong. Salahkah aku cakap tadi? Maknanya udah cakap baru nak fikir. Tak gunalah kata orang. Masya-Allah tabarakallah taala tu. Jadi ciri mukmin yang baik itu apa dia? Orang yang berfikir dahulu sebelum dia bercakap. Saya nak lontarkan perkataan, saya nak sebutkan satu ucapan, kalau saya sebut dia akan jadi mudarat ataupun jadi manfaat. Itu dia fikir. Tabarakallah taala. Apabila dia yakin kata-katanya akan membawa kebaikan dan pahala, bolehlah dia mengatakannya. Namun apabila dirasakan perkataannya itu tidak elok dan akan menimbulkan keburukan atau dia masih ragu-ragu akan faedah kata-katanya itu, hendaklah dia menahan diri daripada mengungkapkannya. Jadi mana bukan semua perkataan boleh kita luahkan. Bukan apa saja isi hati perut boleh kita luahkan, kerana ia menjadi sebab kepada pahala ataupun dosa dalam hidup kita. Subhanallah taala. Dosa yang paling besar bertanggungjawab tu siapa ni yang duduk di atas kursi kat depan? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqul, kenapa engkau sebutkan, kenapa engkau ungkapkan? Ajak orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran, nasihatkan orang. Ma la taf'alun, tapi engkau sendiri tak buat apa yang kau cakap.
kabura maqatan 'inda Allah, kecelakaan besar bagi orang itu di sisi Allah. Siapa dia? Antaqulu ma la taf'alun, bahawasanya pandai dia bercakap tapi tak reti dia buat. Contoh Allah Taala anu. Tu kadang kita ni nak nyuruh orang buat takut. Tuan-tuan sedekahlah tuan-tuan. Kalau kita tahu jenis kita ni kerekut, jangan usah suruh orang sedekah. Contoh Allah Taala anu. Kalau kita tak buat kita kena. Contoh Allah Taala anu. Tu sebab ciri-ciri orang beriman tu apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman itu ciri-cirinya apa? Ya inilah orang yang menginfakkan hartanya darran apa nama Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam ya ayyuhallazina amanu. Sarran apa sarra Allahumma salli, dia lupalah kalau kena jeng macam ni habis. Dia sampai ke sudah nanti tak dapat ni insya-Allah tabarakallah taala. Sarra iwad darra, ketika dia senang dan ketika dia susah. Waktu dia senang dia, waktu dia susah dia boleh menerima, waktu dia senang pun dia boleh menerima. Kadang-kadang situasi tu memainkan peranan untuk orang buat ibadat. Ya Allah, kayakanlah aku ya Allah. Kalau rezeki banyak aku berderma ya Allah. Kalau aku rezeki banyak nanti aku nak buat sumbangan ya Allah. Tapi bila kaya pelik, dia jadi susah. Sebab dia rasa penghidupan dia mahal ketika itu. Ketika dia susah tu dia lebih senang untuk bersedekah berbanding ketika dia kaya. Ketika kaya dia mendapat ujian, dibisikkan oleh syaitan kerana dengan sebab engkau menyumbang harta kau makin kurang. Ini syaitan punya kerja. Syaitan barakallahu taala. Orang nak menyumbang libang libu jadi macam boleh ke awak nyumbang ni macam. Tahu libang libu? Tak tahu. Libang libu ni serba tak kena. Nak buat serba salah. Itu libang libu. Syaitan taala. Maka itu makna libang libu dia. Alamak, kalau nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Syaitan barakallahu taala. Baik. Jadi apa kata pengarang kita rahimullah ta'ala lagi, maka akan datanglah perkataan-perkataan yang menimbulkan keraguan, perkataan-perkataan yang membuatkan dia rasa confused. Apakah perkataan ni baik ataupun tidak? Maka tarakahu, tinggalkan kalimat itu, tak payah ucaplah. Subhanallah ta'ala. Sikap seperti ini baik dan lebih selamat bagi dirinya, kerana setiap perkara yang keluar daripada mulutnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa menerima dan menulis. Ar-Raqib menerima, Al-Atid yang tulis. Subhanallah ta'ala. Ini dua malaikat yang akan catat setiap butir perkataan yang keluar daripada mulut kita, insya-Allah. Itu sebab walaupun kita jenis banyak bercakap, pastikan banyak kita beristighfar. Walaupun kita banyak bercakap, kita banyak berselawat atas Rasulullah. Jadikan perkataan yang baik itu lebih banyak daripada perkataan buruk. Subhanallah ta'ala. Jangan perkataan buruk itu lebih banyak daripada perkataan baik. Itu sebab pepatah mengatakan, kalau kamu tidak mampu berbuat baik melawan orang soleh, kalau kamu tidak mampu melawan orang soleh dalam melaksanakan ketaatan, maka berlumbalah dengan pendosa dalam beristighfar pada Tuhan. Ya Allah. Nak lawan orang soleh dia banyak sangat buat amal, tak lalu kita kita istighfar. Pastikan istighfar kita lebih banyak daripada istighfarnya para pendosa. Subhanallah. Supaya apa? Supaya capai matlamat terakhir dalam hidup kita, qalbun salim wa nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dan hati yang tenteram, insyaallah. Ini benda yang paling susah dapat. Susah dapat. Dia tak semudah kata ketenangan, tenang. Dia menyanyi tenang ribu jiwa, dia menyanyi pun tak tenang-tenang juga. Allah Ta'ala. Kerana ketenangan tu hanya dengan satu jalan saja, tak ada jalan lain. Apa nak dapat capai tahap tenang? Ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Dengan kamu mengingati Allah, hati jadi tenang. Ingat Allah saja. Dalam keadaan berdiri, dalam duduk, dalam senang, dalam susah, dalam jalan, dalam terhenti, semua dalam mengingati Allah, ketenangan jiwa pun akan datang. Bila tenang jiwa, kata Nabi SAW, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah lah penglihatannya dan dia melihat dengannya.
dan Allah lah pendengarannya dan dia mendengar dengannya, dan Allah lah lisannya dan dengannya ia berkata-kata. Kalau dia dalam perlindungan Allah Ta'ala, berarti baik-baik saja urusan dia. Kadang kita ni memang fitrahnya manusia tadi cenderung kepada benda buruk, cenderung pada benda buruk, benda yang membinasakan diri itu kita cenderung. Tetapi kita minta Allah Ta'ala tolong kita, niat hati, insyaAllah tabarakallah, ini udah prepare ni, rasa besok nak tolak pergi Pattaya, nak berjoget di sana, insyaAllah. Nak pergi Pattaya, dalam perjalanan sampai sepadan Yala ada roadblock, polis kata tak boleh, kita pula takut, kita pergi pusing sampai Patani, udah baca kitab, padahal nak pergi berjoget, dijaga di Allah Ta'ala di corner ni kereta kita sampai Patani, tak pasal-pasal menadah kitab tu baik. Rasulullah SAW pernah juga jadi begitu, pernah. Ketika mana baginda kecil, bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam itu tadi ketika dia sedang gembala kambing, dia dengar bunyian gendang-gendang yang ada di Mekah, dung 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 dung. Nabi tanya pada sahabatnya yang gembala kambing juga. Ni waktu Nabi muda remaja, belum jadi Nabi, dia remaja lagi, waktu dia tinggal dengan Abu Talib. Dia tinggal dengan Abu Talib. Maka dia tanya pada kawan dia, apa tu, bunyi apa kat Mekah tu? InsyaAllah. Sebab Rasulullah ni dia gembala kambing bukan hari-hari balik, tak. Cara Rasulullah gembala kambing, iaitu dalam sirah Nurul Yakin diceritakan, baginda ni kalau gembala kambing, Nabi SAW akan keluar gembala kambing di padang pasir seminggu atau 2 minggu, baru Nabi balik rumah. Mana Nabi tidur dengan kambing di padang pasir. Kata barakallahu ta'ala anu. Maka ketika dengar dundang dalam kota Mekah, Nabi tanya dengan kawan dia, ada apa dalam Mekah? Oh, ada orang kaya kahwin, dia buat konser 3 hari 3 malam. Kau nak pergi dengar ke? Boleh juga kan. Kau tolong tengok kambing aku boleh? Kata Rasulullah. Rasulullah cakap ni, yang pada ketika itu namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah cakap dengan kawan, boleh ke? Boleh, aku tengokkan kambing kau. Kau pergilah ke duri tu, kata Masya Allah. Nabi SAW pun pada petang hari bagi kambing pada orang kawan dia tadi. Nabi pun bergerak masuk ke dalam kota Mekah nak pergi dengar konsert tadi, nak berdengar majlis tari menari atau perkahwinan makan-makan besar tadi. Waktu ketika dalam perjalanan terasa penat badan Nabi SAW. Nabi berhenti menyandar kejap kat pokok, tertidur baginda SAW. Maka tahu-tahu dicucuk Nabi SAW tu, dicubit atau dicucuk oleh cahaya matahari. Terik tadi Nabi tengok, dah siang. Rupanya konsert malam tadi Nabi tak dapat pergi, Nabi tertidur di bawah pokok. Situ barakallahu ta'ala. Maka dia balik semula kepada kawan dia. Kawan dia kata, macam mana malam tadi kenduri? Best tak? Aku tak dapat pergi, kata Rasulullah, kerana aku tertidur di bawah pokok. Kata kawan dia, kalau begitu kau pergi malam ni. Pergilah malam ni, Masya Allah, barakallah, aku jaga lagi kambing kau. Maka Nabi pun pergi lagi. Petang tu Nabi SAW pergi, sama juga, penat, dan Nabi tertidur di tempat yang sama. Pagi besok baru sedar. Subhanallah ta'ala. Maka dia balik, dia katakan, sungguhnya aku tak dapat juga, aku tertidur lagi hari ni, kata Rasulullah SAW. Kata kawan tu, kalau begitu kau pergilah malam ni. Kata Rasulullah, tak payahlah, kalau dah 2 kali pergi asyik tidur je, tak payah pergilah. Kata Masya Allah. Maksudnya apa? Perlindungan Allah Ta'ala. Allah lindung. Jadi itu sebab kita minta lindung diri kita pada Allah Ta'ala. Boleh jadi kecenderungan kita kepada barang yang tidak baik, tapi Allah jaga kita sehingga kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang buruk itu tadi. Ya Allah, janganlah engkau tinggalkan urusan diri kami kepada diri kami, walau lahzah, walaupun sekelip mata. Masya Allah. Dan jaga jugalah lisan-lisan kami daripada menutur bicara barang-barang yang tidak memberi manfaat. Cerita pasal orang, keaiban orang, cerita keburukan orang, cerita pasal perkataan yang keji-keji. Ini, ya Allah, Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikan aku lisanan tayyibah, sebagai lisan yang baik. Pelihara. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita minta pada Allah lindungkan kita daripada berkata yang buruk. Dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha ballan yarfa'uhu Allah biha darajatin, wa innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min syakhatillah la yulqi laha balla yahwid biha fi jahannam.
Sesungguhnya apabila seseorang hamba mengucapkan perkataan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap perkataan itu biasa-biasa saja, maka Allah taala akan mengangkat darajat orang tersebut kerana perkataan baiknya itu. Begitu pula apabila seorang hamba mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap perkataan itu biasa-biasa sahaja, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam kerana perkataannya itu. Hadis riwayat Bukhari pada hadis yang ke-6113 dan Sunan At-Tirmizi dalam hadis ke-2319. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Barang siapa yang mengatakan perkataan yang diredai oleh Allah Jalla wa'ala dan perkataan itu perkataan yang baik tapi dianggap biasa, alah biasalah, Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Subhanallah, ni lazim, perkataan yang rutin harian, dia rasa perkataan tu biasa saja. Saya memang sebut perkataan ini, kata dia, astagfirullah, ini biasa. Maka Allah mengangkat darajat orang yang itu masuk ke dalam syurganya, Jannatul A'la, syurga yang tertinggi. Tetapi ada orang yang mengatakan perkataan keji, jelek dan huduh dan dia menganggap perkataan tu biasa. Alah, dia mencarut, alah biasalah sekarang. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dirasakan, alah awal lain pun cakap benda ni juga, kata dia, minta maaf, oh dia tu kan kadang-kadang cakapnya bersulam dengan perkataan yang keji. Awak nak buat contoh kan tak elok juga, Allah Ta'ala. Tapi harap maklumlah bahasa dia tu. Dan dia menggunakan, alah biasalah Ustaz, saya ni pengalaman hidup, masya-Allah taala, tak ada mana-mana pihak, masya-Allah. Biasalah Ustaz, kami orang Melaka memang cakap kopi ini, masya-Allah taala, cakap lepah, maki, takat perkataan hawau lah, habau tu biasa, masya-Allah taala. Padahal pada perkataan itu perkataan jelek, masya-Allah taala, perkataan yang kurang baik, kurang enak didengar, masya-Allah taala anhu. Kata Nabi SAW, bi kalimatin min syakhatin, dengan perkataan, kadang-kadang perkataan tu sedap dengar, perkataan tu sedap dengar, tapi perkataan tu adalah perkataan yang dibenci oleh Allah. Apa dia? Mengumpat orang. Sedap dengar ngumpat ni, kalau orang cerita pasal dia rasa macam lagi panjang lagi, ada lagi tak? Ada, kita seronok dengar tu, memang seronok, sedap bunyi dia. Tetapi min syakhatillah, benda tu diberkahi oleh Allah dan dianggap cerita tu biasa je. Alah biasalah kalau kumpul, kalau tak cerita sepotong dua, bukan kita, kata dia, macam Allah Ta'ala anu. Apa kata Nabi SAW? La yulqi ya laha yahwidu bi fil jahannam, Allah Ta'ala akan campak dia masuk dalam neraka Jahannam. Tu kalau dia rasa perkataan tu biasa. Kalau dia rasa cerita tu luar biasa, wow, ini perkataan yang baru ni, masya-Allah taala. Saya tak pernah tahu perkataan ni, awak dapat daripada mana perkataan ni? Kena pula sekarang trend kan, benda mana boleh bertanya. Kalau bertanya je kan, kamu bertanya-tanya, kadang tak pasal pula kamu bertanya-tanya, tak habis, masya-Allah taala. Jadi nak ceritakan itu bahawa sungguhnya perkataan yang baik itu jadikan kelaziman dalam kehidupan kita, dan perkataan yang buruk itu dijauhkan sejauh-jauhnya. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga tu nanti penduduknya masuk dalam syurga, la yatakallamuna illa man azin, Allah SWT Muhammad pada dalam syurga nanti, la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba. Dan syurga nanti kamu tak akan dengar perkataan lara, kamu tak akan dengar perkataan bohong. Dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala di atas dunia ni, nanti dari akhirat tak ada perkataan lain yang mereka akan sebutkan melainkan ya laitani, celakalah aku. Atas dunia gemar celakakan orang. Nanti bila dia masuk dalam neraka, dalam perbendaharaan Allah Ta'ala, dia masuk di dalam pengadilan Allah Ta'ala, ya laitani, bangkit daripada kubur, nak mati lah cerita, nak mati. Macam nak mati dia kata ya laitani, kata celakalah aku hari ni, nyawa aku nak dicabut. Datang malaikat cabut nyawa, masuk kubur diazab. Apa kata? Ya Allah, sami'na wa absarna farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami dah dengar, kami dah nampak, balikkan kami ke dunia, kami nak buat amal soleh. Tak dapat.
Kenapa? Mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, hidup kita ni mati cuma sekali je. Kalau hidup balik mati lagi 2 kali mati, Allah Ta'ala tak dapat bangun, insyaAllah. Maka ketika itu dah beduk dia malaikat sampai berehat. Malaikat pun dicabut nyawa, malaikat tu pun mati juga. Bukan dia tak mati, muka nakir akan mati. Bila? Pada tiupan sangkakala pertama. Bila sangkakala pertama ditiupkan, pot, muka nakir pun mati. Dengan kita baru betul-betul mati. Kita tak mati lagi waktu tu. Sangkakala pertama baru betul-betul mati. Waktu baru betul-betul mati tu, Allah, leganya, baru betul-betul mati. Malaikat tak kacau, tak siapa kacau. Subhanallah Ta'ala. Baru nak berehat, kata dia, udah lama dah kena azab dalam kubur, beratus tahun dah mati. Ni baru nak lelap sebab muka nakir dah tak ada. Tiba-tiba sayhatan wahidatan fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Israfil ambil je sangkakala, boom, hidup balik semua manusia. Hidup balik semua makhluk. Dan termasuk juga yang baru menyangka rehat tadi pun hidup balik. Bila dia hidup balik, dia tengok semua hidup. Kata dia, apa kata mereka? Sayhatan wahidatan fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu, kata mereka, ya wailana, celakalah kami. Dapat hidup pun celaka. Subhanallah Ta'ala. Masa nak mati celaka, masa kena pukul celaka, kena hidupkan balik, dibukakan mata mereka, nampak balik, alamak, hidup balik kami ni. Ya qalu ya wailana, celakalah kami. Man ba'asana, siapa yang bangkitkan kami? Mim marqadina, daripada perihatan kami. Kami baru nak berehat, siapalah yang bangunkan kami ni? Tu saktah dekat situ. Kalau dalam bacaan Hafs Ibn Asim, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata malaikat, haza ma wa'ada ar-rahman, inilah dia perintah Allah yang namanya ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, yang dulu kamu tanya benarkah akan berlaku, kan mereka cakap, mata hazal wa'du in kuntum sadiqin. Bila hari kiamat tu kalau awak cakap benar? Maka kata malaikat, haza ma wa'ada ar-Rahman, inilah di hari yang kamu tanyakan pada Ar-Rahman lo. Wa sadaqal mursalin, dan ia membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi itu. Allah. Jadi sebab mulut ni jangan kata orang, Allahumma salli ala Muhammad, sewenang-wenangnya melepaskan perkataan. Tak kira lah serban besar baku durian atas kepala sekalipun, Allah Ta'ala anhu, tapi lisannya tetap menjadi catatan amal dia, sama ada amal baik ataupun amal buruk, ataupun perkataannya tadi akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Allah panggil, Allah kata, kamu pernah menuturkan ungkapan-ungkapan ini, kalam-kalam ini. Al-kalam huwal lafzul murakabu mufidu bil wad'i. Yang kalam tu terhasil daripada 4 ciri dia. Lafaz yang terhasil daripada bunyi ataupun daripada suara. Al-lafzul murakabu mufidu al-wad'i. Ni keempat-empatnya menjadi sebab ditanya di Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Itu sebab perbanyakkanlah lisan kita dengan mengucap perkataan-perkataan yang memberi manfaat. Dan Muaz radhiyallahu anhu, Sayyidina Muaz radhiyallahu taala anhu, Muaz bin Jabal, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang mencampakkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat daripada perkataan mulutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW, dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, boleh tak wasiat pada saya, sampaikanlah amanah pada saya, apa yang patut saya jaga. Maka Nabi SAW memegang kepada lidahnya ataupun kepada mulutnya, lalu mengatakan, ya Abu Bakar, peliharalah ini. Ini menunjukkan lidah tadi, tempat keluar suara untuk bercakap. Kata Nabi SAW, kerana banyak daripada kalangan manusia itu dicampakkan ke dalam neraka kerana lidahnya. Tapi ini hari, ini zaman, bukan ini yang menjadi penyebab semata-mata.
Ada satu hadis Nabi sebut pada para sahabat, sesungguhnya banyak daripada kalangan umatku akan dicampak ke dalam neraka Allah disebabkan batang-batang jarinya. Sahabat pun pelik, apa dosa batang jari ya Rasulullah? Apa dosa batang jari ini? Masya Allah. Zaman sahabat memang tak tahu, tapi zaman kita dah tahulah. Ini umpatnya bukan lagi di sini, umpatnya di sini. Mengata mengejinya bukan lagi di sini, depan orang ya Allah senyum. Beramal dengan hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhuka biwajhi talqi. Janganlah kamu meremehkan kebaikan walau sekecil apapun, walau bermanis wajah depan saudaramu. Depan saudara baik mukanya, manis mulutnya dalam senyumannya, tetapi pada tangannya penuh dengan hasad dan umpatan kepada saudaranya. Masyaallah. Ini penyebab. Subhanallah taala. Al fitnatu wal ghiba'u wan namimatu, semua ada pada batang jari dia. Inilah yang mengata, inilah yang memfitnah, inilah yang mempelagakan. Ini jugalah yang menaburkan kata-kata kesat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka bukanlah kerana semata-mata hendak akan campak, tapi masuk tu kerana perbuatan dia sendiri. Subhanallah. Kerana kerosakan daripada kelakuan dia ketika di dunia. Allahumma shalli alaihi wasallam. Ni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya hebat sahabat ni. Banyak kali saya ulang dah cerita ni. Sahabat radhiyallahu anhum namanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, adik kepada Hafsah binti Umar, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya kami para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah menipu. Kami tak pernah menipu. Masih hidup dengan Nabi, Nabi ada, kami tak pernah menipu. Masya-Allah. Dan kami tak tahu menipu. Kami tak tahu macam mana nak nipu. Dan ada di antara sahabat-sahabat kibar, sahabat yang lama, mereka tak tahu tipu tu benda apa. Tipu tu apa? Masya-Allah. Kita hari ni kalau orang tanya tahu tak tipu tu apa? Saya pun tak tahu. Tipu tu apa? Tipu benar lah tu. Masya-Allah. Itulah tipu. Masya-Allah. Dia tak tahu apa tu tipu, itu tipu. Masya-Allah. Maknanya perkataan yang buruk apatah lagi susah nak keluar. Kalau menipu pun tak reti. Masya-Allah taala. Ni sahabat. Kerana apa? Kerana environment dia. Kerana ada satu tonggak, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh suri teladan yang terbaik. Jadi itu sebab lidah kita adalah tanggungjawab yang akan dipertanggungan di depan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni paling teruk. Kata guru mulia kami Abu Ya Syekhuna Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati kata guru kami yang banyak berbakti dan berjaksa pada kami pada hari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata dia, cuba kita perhati pada ayat Quran dalam surah Yasin, menceritakan tentang apa yang Allah lakukan terhadap mulut dan lidah. Kata dia, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, al-yawm, ini hari perhimpunan dalam himpunan Allah Ta'ala, pengkhususannya yaumul hisab. Al-yawma nakhtim, khatam, kami tutupkan, kami patri, apa dia? Afwaihim. Ini dalam bahasa Arab dipanggil famun, bibir. Kalau banyak bibir, afwaihim, bibir-bibir mereka. Kami ketap bibir mereka, jahid. Kami patri, nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, dan tanggungjawab mulut tadi telah berpindah kepada tangan. Tangan yang bercakap, aku begini, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan jadi saksi kedua batang kaki dia, bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah dikerjakan oleh mereka. Ketika kata guru kita Syekhuna almarhum Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah taala, dikatakan kerana teruknya mulut itu,
Seandainya diberikan dia dibuka, Allah tak kata nakhtim, Allah tak tutup mulut tadi, nescaya depan Allah pun dia masih nak menipu. Subhanallah ta'ala. Dia kata dia, depan Allah Ta'ala pun dia masih nak menipu. Dan tatkala wa tashhad wa tukallimuna aydihim, dan saat tangan dia bercakap, ya Allah, saya pernah melakukan begini. Saat saya sendiri tangan ini saya jadikan ini. Ya Allah, di waktu ini saya melakukan ini. Tangan cakap satu-satu. Kata Syekhuna, saat itu yang ada di pipi ni meronta-ronta, tapi dia tak boleh cakap kerana dia telah dipeteri. Lidah tu dia dua pagar dia. Pagar pertama gate dia gigi, tutup dia gigi, tak bercakap, tak mau jelas. Pagar kedua bibir, nakhtim ala afwahihim, tapi kalau ditutup bibir, satu suara benda tu dia bunyi. Ketika tu memberontak bibir nak cakap juga, lidah nak cakap juga. Sehingga selesai urusan mahkamah Allah Ta'ala. Ketika itu dibebaskan dia. Bila dia dibebaskan, yaftahullah afwahihim, Allah bukakan balik bibir-bibir mereka. Bibir terus keluar makian kepada tangan dan mulut kaki. Korang ni kenapa cakap macam tu tadi? Kan kita dah masuk neraka. Kalau kau cakap begini tadi kan kita selamat. Kita macam tabarakallah. Maknanya mulut masih lagi mengajar tangan supaya menipu, mulut mengajar kaki supaya menipu. Itu sebab mulut ni barang yang membinasakan. Baik tusuk tubuh badan cantik, elok, rupa paras, tetapi bila tutur bicaranya buruk, maka akan terlihat buruklah seluruh anggota tubuh badan ni. Subhanallah ta'ala. Kita kata kalau kaki kita capek, subhanallah ta'ala, capek kaki kita ni, pendek sebelah, jalan terencut opi itu, tetapi lidah kita cakap benda baik, jujur, perkataan yang elok-elok, maka fizikal tadi bukan jadi penghalang orang melihat kebaikan kita. Dia tu walau macam tu baik orangnya, orang tu jujur, kamu jumpa dia, kamu cakap dengan dia. Ada orang boleh jadi mungkin telinganya sebelah tak ada, ataupun matanya buta sebelah. Itu tidak akan mengurangkan kemuliaan dia, melainkan kalau mulut dia yang jahat. InsyaAllah cantik macam mana pula, lentik bulu mata macam mata unta, subhanallah ta'ala, jenjang kaki rupa zirafah, subhanallah ta'ala, badan cantik, muka cantik, laki kacak, handsome, tetapi bibirnya menuturkan perkataan dusta, menipu, mengeji, mengumpat, mengata. Cantik macam mana pun orang benci melihatnya. Itu sebab kemuliaan tadi datangnya daripada bibir dan lidah tu tadi, masya-Allah tabarakallah taala. Sebab dalam urusan bicara, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pembicara. Sebaik-baik pembicara itu ialah Rasulullah SAW. Nabi tengok adab dia. Bila Nabi SAW sedang berbual, Nabi bercakap dengan orang, Nabi akan biarkan orang tu cakap sampai habis, kerana Nabi tak pernah potong cakap orang. Bila Nabi dengar dengan teliti satu persatu, hingga Nabi mengatakan, apakah telah selesai? Tuan berkata-kata, naam, ya, sudah selesai. Baru Nabi pula bercakap. Contoh barakallahu ta'ala. Ini Rasulullah. Boleh jadi kita memintas atau kita memotong perkataan orang tadi, menyebabkan orang tadi marah atau orang tadi tersinggung dengan perkataan kita tadi. Jadi itu sebab jaga lidah kita dalam hal-hal perkara begitu. Apatah lagi dalam masalah apa yang akan jadi amalan kita. Jadi pula bahasa Inggeris tiba-tiba Allah Ta'ala banyak nom jalan luar negara agaknya. Jadi kita melihat bahawa lidah ini adalah pusat utama, ataupun kita panggil apa, asas utama untuk seseorang itu memperbanyakkan pahala. Ada satu amalan yang disebut dalam hadis Nabi SAW dalam kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'ah. Apa kata dia? Barang siapa yang fahsinul wudu', dia mengelokkan wudu' dia. Ketika dia berwudu', dia berelok wudu' dia, dan dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, maka dicatatkan oleh Allah Ta'ala, diberikan kepadanya malaikat yang mencatatkan amal kebaikan, amal dia buat baik sehingga selesai wuduknya. Maknanya apa? Sampai dia batal. Maksudnya dia berwuduk tu Bismillahirrahmanirrahim, sekali bismillah, maka Allah turunkan malaikat, catatkan dia berada dalam keadaan baik sampai dia batal wuduk.
Barang siapa yang mendatangi pasangannya, suami atau isterinya, lalu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka dicatatkan kebaikan baginya sehingga ia mandi junub. Selama dia dalam tempoh bersama isteri, selama dia belum mandi junub, selama tu Allah catat dia tengah buat benda baik. Buat baik saja. Sebab apa? Sebab sekali bismillah yang diucapkan pada lidah dia. Dan andai kata daripada hasil hubungan persamaan itu tadi menghasilkan anak, maka dicatatkan kebaikan oleh Allah Ta'ala kepada fulan tadi sebanyak napas anak tadi. Anak tu bernapas berapa banyak? Banyak tu pahala yang dapat pada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi. Dan barang siapa yang bacakan Bismillah walhamdulillah ketika menaik tunggangan atau kenderaan, dicatatkan ia membuat kebaikan sehingga ia sampai ke destinasinya. Dan siapa yang baca Bismillah walhamdulillah ketika menaiki safinah, kapal, sampan, kenu, perahu, bot, apa sajalah yang atas air, subhanallah ta'ala, dicatatkan ia membuat kebaikan sehingga ia sampai ke pelantar pendaratan. Ni padahal dia tak buat apa pun, dia berjima aja cerita dia, subhanallah ta'ala. Tapi ketika dia melakukan hubungan jima itu tadi, dimulai dengan perkataan yang baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata catat dia buat amal baik sampai dia mandi junub. Waktu dia nak berwuduk, dia basuh tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata catat dia buat baik sampai dia batal wuduk. Subhanallah. Hak ni siapa nak bagi? Lidah tadi itu yang menjadi penyebab dapatnya pahala. Tapi kalau berat lidah nak menyebut perkataan yang baik-baik, maka sukarlah dia mendapat pahala yang baik-baik itu tadi. Baik. Tidak ada yang mencampakkan manusia ke dalam neraka kecuali akibat daripada perkataan mulutnya. Dan yang ketiga, nilai-nilai lain yang dapat diambil daripada hadis pertama tadi adalah tata cara berbicara yang digariskan oleh ajaran Islam. Antara tata cara tersebut adalah disambung pada siri akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, sebelum kita tangguh pengajian pada malam mulia ini, saya buka ruang soalan kalau ada yang ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jura. Ada soalan? Tak ada. Baik. Oh, dah cerita cakap pasal cakap mulut takut masing-masing nak cakap dah. Masyaallah taala tak berani awak nak bercakap dah kena cerita barakallahu taala. Mudah-mudahan Allah jadikan lisan kita lisanan ratiban, lisan yang sentiasa ratib mengingat Allah taala. Jadikan lisan kita lisan yang sentiasa berzikrillah, dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung tata cara yang digariskan oleh ajaran Islam dalam berbicara pada siri yang akan datang. Insya-Allah taala ada 3 tata cara itu kita akan sambung pada siri yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada bulan ni lagi dah? Ada 1 bulan insya-Allah, ingatkan tahun depan ada lagi bulan insya-Allah, barakallah. Jadi sekadar itu saja pada malam mulia ni. Salah silap tutur bicara saya, apalah yang saya sampaikan kiranya tidak bertepatan dengan murad kitab, bersalahan dengan pandangan para ulama, pada Allah jalla jalaluhu wal azam saya minta ampun. Barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan sebentar tadi ada menyalahi adab sebagai seorang penyampai, dan ilmu yang disampaikan tadi bercanggah dengan apa yang telah difatwakan oleh Jabatan Fatwa Kerajaan Negeri Perak dan juga enakmen daripada Jabatan Agama Islam Adat Melayu Perak, maka kepada Allah Jalla wa Ala saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kekanda sekaliannya, saya mohon ditegur dengan teguran bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين.
Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa qalbi la yahsha' wa amalu la yarfa' wa du'a la yasma'. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.